Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Sekali lagi kita berjumpa sebelum kita mengkhatamkan kitab Sabilal Muhtadin, dan kita akan membahaskan pada hari ini secara khusus berkenaan dengan mengqadha sembahyang bagi orang yang kedatangan mani'. Mani' ni lebih luas daripada haid dan nifas, sebab mani' ni kena kepada saya dia bahaslah, hilangnya mani' dan datangnya mani' dia panggil izalatul mani', itu hilang mani'. Datang mani' dia panggil turul mani'. Macam mana kena qadha ataupun sembahyang, kena qadha sembahyang ataupun tidak, ini dibahas secara khusus. Saya memilih kitab An-Najmul Wahhash bi Syarhil Minhaj, syarah kepada Minhajut Talibin oleh Al-Imam Ad-Damiri rahimahullahu taala. Asalnya nak ambil Hasyiah At-Tuhfatul Muhtaj, Hasyiah Syirwani ala Tuhfatul Muhtaj ataupun Mughnil Muhtaj, tapi disebabkan kitab tu tak ada kat saya, malah nak pergi print, hujan-hujan ni print apa kitab yang ada kat tangan An-Najmul Wahhash sahaja. Jadi siapa kalau sempat print tadi kemah boleh tengok kitab tu, ataupun siapa dah ada kitab ni boleh tengok kitab tu, ataupun tak boleh tengok juga tengok kat phone je lah. Waqala Syekh, sebelum kita baca, kita hadiahkan Fatihah kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan Al-Imam Ad-Damiri rahimahullah taala, supaya majlis kita lebih diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, faslun, qala faslun, berkata faslun, ay hadha faslun, ini satu fasa. Innama tajibu as-salatu ala kulli muslimin, hanya wajib ia oleh sembahyang atas setiap muslim. Innama adatu hasrin, tajibu as-salatu fa'il. Hanya wajib oleh sembahyang atas setiap orang Islam. Itu kata Imam Nawawi. Maka kata Syekh Ad-Damiri rahimahullah, fal kafirul asliyu, maka bermula kafir yang asal, ay al-mansubu ila al-asli, yang dinisbahkan kafir itu kepada asal dia memang kafir dah. La yutalabu biha, tidak dituntutkan dengan as-salah, tidak dituntutkan dengan sembahyang fid dunia, di dalam dunia. Jadi Imam Nawawi kata wajib atas setiap muslim tu sembahyang.
Bila kata atas setiap muslim sembahyang, dah orang kafir asli tidak dituntutkan sembahyang di dunia. Tak dituntut lah. Ghayah kata tidak dituntut tu, wa in kulna, walaupun kita kata innahu, sesungguhnya innal kafiral asliya, sesungguhnya orang kafir asli itu mukallafun, ditaklifkan, diberatkan juga bi furu'is syariati, dengan furu' syariat fiqh lah, alal asahi ay injaraina alal qaulil asahi, jikalau kita berjalan atas pandangan yang asah. Atas pandangan yang asah, orang kafir ni juga dituntut dari sudut furu' syariah. Jadi bila kita baca kitab Syarah Minhaj ni, bila kata alal asah, makna muqabil dia ala sahih, pandangan yang sahih mengatakan orang kafir tidak dituntutkan, tidak ditaklifkan dengan furu' syariah, tidak. Tapi pandangan asah ialah orang kafir juga dituntut dengan furu' syariah. Atas pandangan sahih yang kata orang kafir asli tidak dituntut atas dia furu' syariah, maka dia hanya dituntut usul sahaja. Dia hanya tuntut usul sahaja, dan itu ittifaq, tidak ada khilaf. Itu disebut juga dalam kitab Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam oleh Al-Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Habis. Sebab apa dia kena taklif furu' syariah? Ila litad'ifil iqabi alaihi alal kafiril asli, untuk menggandakan akan siksaan atas nyo kafir asli tadi. Idhafat masdar kepada maf'ul. Tu tad'if tu ganda di mana? Fil akhirati, di akhirat. Supaya dia akan berat siksaan dia. Bukan berat sebab dia kafir. Kalau berat sebab kafir saja, makna dia dari sudut akidah je lah kena. Furu' syariah tak kena. Tapi furu' syariah pun dituntut supaya dapat digandakan lagi azab dia, iqab dia nanti di akhirat. Wa in kana fid dunya mukhataban. Ni ghayah lagi. Wa in kana, dan meskipun adalah ia al-kafirul asli, orang kafir asli tadi, fid dunya, di dalam dunia, mukhataban. Mukhataban khabar kana. Mukhataban ta'alluq dia kepada fi. Jadi fi tu ta'alluq muqaddam lah. Mukhataban muta'allaq wa akhar. Mukhataban fi dunya, asalnya kanal kafirul asliyu mukhataban fi dunya, walaupun dikhitabkan di atas dunia, bi ijabil hududi, dengan diwajibkan hukuman hududnya, wal muakhadhati, dan muakhadhat ka talaqi. Mana muakhadhat tu seperti talak, wal zihar, tu semua berlaku, wal kafarati, semua berlaku. Dikhitabkan belaka kepada orang kafir semua tu. Tu okey. Okeylah, itu syarah kepada matan Imam Nawawi yang kata innama tajibus salatu ala ka kulli muslim. Maka dibahaskan berkenaan dengan kafir asli untuk furu'us syariah juga dituntut juga, namun tidak dituntutkan sembahyang di dunia. Okay? Tidak dituntutkan sembahyang di dunia walaupun dituntutkan furu' syariah atas dia. Okay? Settle itu untuk orang kafir. Qala al-musannif al-Imam an-Nawawi rahimahullah balighin aqilin. Okey, wajib juga sembahyang tu atas orang baligh dan orang berakal. Kenapa? Li raf'il qalami 'anis sabiyyi hatta yablugha. Kerana terangkatnya qalam, catatan tu daripada budak-budak hatta yablugha. Waktu dia budak-budak terangkat catatan, yakni tidak ditulis bagi dia apa-apa. Dosa tak dapat lah. Dosa tak dapat. Adapun pahala ulama kata dapat. Tak ada apa-apa hatta yablugha, ay yablugha as-sabiyyu, sehingga balik ia oleh kanak-kanak tadi. Bila kanak-kanak balik, maka adalah hukum taklif atasnya. Raf'ul qalam dengan makna tidak ada taklif atasnya sehingga dia balik. Wa 'anil naimi, apa berkata 'anis sabi, wa 'anil naimi, daripada orang yang tidur hatta yastayqidha, sehingga dia bangun semula. Wa 'anil majnuni, dan daripada orang gila hatta yufiqa, sehingga dia sedar semula. Ini adalah hadis lah. Okay, jadi kalau orang yang gila, orang yang tidur, orang yang budak-budak lagi, dia buatlah apa benda pun, terangkat
taklif dia, tak dihukum apa-apa. Ni kalau contoh sampai tahap memudaratkan orang, contohnya dia dosa dah, dia tak dosa, tapi akibat dia adalah kalau kena hudud kena denda ke kifarat ke tulinglah. Wal kifarati, tadi tu kifarat, wal kifarat, kifarat, dia kena kifarat, ikutlah. Okey, yang tadi yang kafir tadi tu, kifarat apa, kena rujuk lain lah tu. Okey, nak kata bahawasanya orang kafir tu dituntutkan, tidak dituntut sembahyang meskipun dituntutkan furuk syariah atas pandangan asah. Okey, tadi itulah. Jadi orang balik, jadi atas syarahan balik dengan akil ni, dia bawa hadis ataupun mafhum daripada hadis yang kata tak ada taklif pada budak-budak, tak ada taklif pada orang tidur, tak ada taklif pada orang gila, sehinggalah mereka tu sedar, mereka tu balik dan mereka tu bangun tidur. Rafa'ahu Abu Dawudah, telah merafa'kan, telah memarfu'kan ia akan hadza al-haditha lah, oleh fa'il Abu Dawud, oleh Imam Abu Dawud, wa ghairu Abi Dawud bi isnadin sahihin, dengan isnad, dengan sanad yang sahih. Kita baca gini-gini lah, tak baca ibarat lah. Baca ibarat kan bukan sampai bukan 7 muka surat, 1 muka surat lagi. Tu okay? Kalau pengajian biasa tak apalah. Itu baligh dan aqil. Jadi orang baligh dengan orang berakal wajib sembahyang. Qala tahirin, telah berkata ia oleh Imam Nawawi, orang yang bersuci pun wajib sembahyang. Jadi orang yang wajib sembahyang apa? Muslim, baligh, aqil, tahir. 4 ni wajib. Kalau tak ada syarat sah tapi 4 ni ada, wajib ikut sembahyang. Sembahyang cara dia. Lepas tu qada, i'adah semula nanti. Tu okay? Ni 4 ni. Kalau kita beranak kita cedera lagu mana pun, sakit lagu mana pun, kalau 4 ni ada, muslim, baligh, aqil, tahir, maka sila sembahyang. Kalau tak ada syarat sah sembahyang, maka sembahyang ikut dia. Ikut fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah kadar mampu. Ini nanti kena i'adah dan ulang balik. Tu. Fala tajibu, maka tidak wajib ia ala haidin, law fala tajibu salatu, maka tidak wajib oleh sembahyang itu atas orang haid. Orang haid tak wajib sembahyang. Kalau sembahyang haram. Wa nufasa'i, dan orang nifas bil ijma'i, la tajib tu ta'alluq bil ijma', secara ijma'. Siapa engkar kafir. Aku ni wajib sembahyang juga walaupun haid, siapa kata tak boleh? Kafir. Yang main kama sabaqa, seperti mana telah terdahulu ia ma fi babil haidhi, pada bab haid dululah dia dah bahas tilah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah berkata oleh Imam Nawawi rahimahullah, wala qada'a ala kafirin, tidak ada qada' sama sekali, mawjudun sabitun ala kafirin, yang sabit. Qada'a tu isim la li nafil jinsi, maka kena takdir khabar la-nya, mawjudun sabitun, tak payah qada' bagi orang kafir. Apa yang maksud orang kafir qada' ni? Maka Syekh Damiri kata, al-muradu, dan bermula perkara yang dikehendaki, man kana kafiran wa aslam, barang siapa yang adalah ia barang siapa itu kafir, kemudian wa aslama, dan masuk Islam ia man. Itu yang dimaksudkan, tak payah qada. Bukan makna kekal dalam kafir tu tak payah qada, bukan. Kafir yang convert to Islam, yang masuk Islam, tak payah qada. Tu kenapa dalil? Liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Qul, katakanlah oleh engkau, lilladzi, kepada orang-orang yang kafaru, yang kafir ia mereka itu, iyantahu, jikalau habis mereka itu, yakni habis kafir dia apa, yughfar lahum, diampunkan lahum bagi mereka itu kafir. Diampun apa? Naik fa'il ma, barang qad salafa, yang telah lalu ia barang tu. Habis diampunkan. Itu rahmat Islam, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali anna, tu ilat yang pertama kerana dalil. Ilat yang kedua, ataf li qawlihi, wali anna fi wujubil qada'i alaihim,
Dan kerana pada mewajibkan qada atas mereka itu kafir, tanfiran itu menyebabkan, itu maf'ul li ajli, menyebabkan lari anil islami, daripada Islam, wa masyaqqatin syadid, wa masyaqqatan ataf tanfiran, dan menyebabkan susah syadidatan yang sangat payah, menyusahkan mereka lah. Kalau contoh dia qada, dia tu baligh umur 12, contohlah dia kafir selama 60 tahun, lepas tu masuk Islam, jenuh kawan tu nak kena qada. Tu kita pula takut-takutkan dia, oi hang kena qada mayang mampuih. Okey, mampuih kawan tu. Gitu juga dalam bab akidah, jangan kita takut-takutkan dia, oi masuk Islam ni kena mengaji sifat 20, teruk kami pun payah nak faham. Jenuh tu. Bahaya, jangan cakap itu, takut dosa kita. Menyebabkan seseorang tak masuk Islam, menyebabkan seseorang tak jadi masuk Islam dengan sebab kita, berdosalah kita nanti. Wal'iyadu billah. Wa idza aslama, dan apabila telah masuk Islam ia kafir tadi, uthiba, maka diberi pahalakan dia kan al-kafir ala ma atah barang, kana yang adalah ia barang tu, ya'maluhu, yang beramalah ia kafir, hu akan dia akan barang, ya pada mana barang tu? Bayan minal qurbi, daripada ibadat juga, perkara yang mendekatkan ibadat Tuhan juga, allati, dan yang mana la tahtaju ila niyati, yang tidak berhajatlah ia allati tadi ila niyati, kepada niat. Jadi orang kafir, waktu kafir dia buat ibadat, contohnya sedekah, apa benda semua tu, ibadat yang tak perlu niat, bila dia masuk Islam automatik dapat pahala. Pahala mana? Pahala ibadat-ibadat yang dia lakukan waktu dia kafir yang tak perlu niat. Sebab waktu dia kafir tu dia bukan ahlun niyah. Orang Islam je ahlun niyah. Jadi ibadat walaupun dia buat waktu kafir, dia niat. Contoh puasa, puasa berhajat kepada niat, ni ibadat dia. Sembahyang berhajat pada niat. Haji umrah berhajat pada niat. Apa-apa sahaja ibadat yang perlu pada niat, dia buat waktu kafir, bila dia masuk Islam tak sah, tak dapat. Tapi kalau ibadat itu waktu kafir dia buat, yang mana ibadat tersebut tak perlu pun niat, dia buat, bila dia masuk Islam dia dapat pahala. Macam mana contoh dia? Kal'itqi, ay wa dhalikal qurbul lati la tahtaju ila niyati kainatun. Bermula demikian, mendekatkan diri kepada Allah yang tidak memerlukan ia yang tadi itu kepada niat adalah ia kal'itqi, seperti merdekakan hamba. Merdekakan hamba perlu niat? Tak perlu. Kalau dia merdekakan waktu kafir, nanti dia masuk Islam dia dapat pahala. Merdekakan hamba dia dapat pahala sebab dia anjurkan syarak. Supaya semua manusia ni merdeka belaka. Tu. Was-sadaqati, dan sedekah. Sedekah tak perlu niat. Zakat perlu niat. Sedekah tak payah. Tak perlu secara khusus. Secara khusus sampai tahap nak sahkan sedekah tu kena niat, tak payah. Zakat perlu. Zakat kena niat. Okay? Zakat kena niat. Sebab apa zakat kena niat? Sebab dia nak bezakan dengan sedekah, membezakan pemberian yang biasa, hadiah dan sebagainya. Hadiah dia bagi, dapat pahala. Hadiah tak perlu niat. Tu okay? Wasilati, dan silah dengan mana menyambung silaturahim. Tak perlu pada niat, sambung silaturahim dengan keluarga, dapat pahala. Bila masuk Islam kafir tadi. Wa nahwi dzalikal madhkur min ats-tsalatsati, dan selain daripada yang tersebut itu, daripada tiga tu, yang lain-lain lagi lah, apa-apa saja ibadat yang tak perlu pada niat, dia masuk Islam dia dapat pahala insya-Allah taala. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, dia kata, okey, tadi dia kata wajib, tak perlu wajib qada sama sekali atas orang kafir, illal murtadda, melainkan orang murtad. Orang murtad kena qada sembahyang. Okey, fa innal murtadda, maka kerana sesungguhnya orang murtad tadi, yalzamuhu qada'u ma fata, yalzamuhu qada'u ma fata, melazimi dia akan kafir tadi, akan murtad tadi, oleh fa'il qada'u ma, mengqada akan barang yang fata, yang luputlah ia barang, fir riddati, pada waktu murtad dia. Jadi bila dia masuk Islam semula, qada ni waktu Islam lah.
Lepas dia murtad, dia Islam balik. Lepas tu kena qada. Bukannya waktu murtad tu qada, bukan. Murtad tu dia dah kafir, macam mana? Masuk Islam balik, maka wajib qada sembahyang-sembahyang yang dia tinggal waktu murtad. Tu. Dia tinggal waktu murtad. Lianna, sebab apa wajib tu? Liannal murtadda, kerana murtad, orang murtad tu i'taqada wujubas salati. Dia beriktikad ia murtad tu akan kewajipan sembahyang, dia i'tikad wajib sembahyang tu. Wa qaddara 'ala tasabbubi ilaihi, dan mampu ia murtad tadi 'ala tasabbub, atas sebab ilaihi kepadanya, ai ila adaihi, kepada menunaikan nyo sembahyang tu lah, nyo sembahyang tu lah, ataupun ada iha lah. Ilaihi ai ila ada iha, ada issalah. Dia itu mampu atas sebab untuk menunaikan sembahyang, boleh mampu. Bukannya dia ada apa pun. Tapi bezanya ialah waktu murtad. Tu. Fahuwa, maka bermula dia murtad tu kal muhdithi, seperti orang berhadah lah. Orang berhadah, dia i'tikad dah wajib sembahyang, i'tikad. Boleh tak dia sembahyang? Boleh sembahyang, cuma kena hilangkan hadas dia. Ni kena hilangkan murtad dia. Jadi bila dia Islam, maka wajib sembahyang. Sebab dia mampu sembahyang, dan dia itu i'tikad wajib sembahyang. I'tikad wajib sembahyang. Dah kalau dia tak i'tikad wajib sembahyang, tak qada. Dah, ni maksudnya dia Islam. Bila Islam mesti dia wajib qada, mesti dia wajib i'tikad kewajipan sembahyang tu. Itu al-ma'lum fi din bid darurah. Dia engkar lagu mana pun, tapi dia mesti tahu kata asas sembahyang ni wajib. Wa qala Malikun, dia mari pula mazhab lain. Wa qala Malikun, tengok kita syarah lagu mana. Dan telah berkata oleh Imam Malik, wa Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah, wa Ahmadu, dan Imam Ahmad, wa Dawudu, dan Imam Daud. Daud ni Daud al-Zahiri, mazhab Zahiri lah, pelopor mazhab al-Zahiri, Daud al-Zahiri. Dia kata apa? Maqul qaul, la yalzamul murtaddu idza aslama qada'a ma fata fi riddati. Itu la yalzamu, tidak melazimilah ia oleh murtad tadi, idza aslama, apabila telah masuk Islam ia murtad, tidak lazim apa? Maf'ul qada'a, mengqada ma barang, yakni salat, fata, ya luput ia barang, fi riddati, dalam riddah. Mazhab jumhur kata waktu murtad, lepas tu masuk Islam balik, tak payah qada. Tu gitu mazhab yang lain daripada Syafi'iyah. Dia wajah istidlal beza, waktu beza. Wajah istidlal beza, cara berdalil beza, maka beza hukum. Mazhab Syafi'i wajib. Wala fil islami qablaha, dan tidak pada Islam sebelumnya, sebelum riddah. Wala fil islami qablaha, wala fil islami qablaha, qabla riddah, dan juga tidak perlu qada pada waktu Islam sebelum riddah. Gitu ini mazhab Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad, dan Daud. Waja'aluhu, dan menjadikan oleh mereka itu, menjadikan oleh ni riddah ni. Riddah bukan masalah kalau orang tinggal semayang. Dah, orang tinggal semayang sengaja, hal keadaan ada Islam tak riddah lagi. Itu jumhur mazhab 4 semua kata wajib qada, kecuali mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri kalau bercanggah dengan jumhur 4 mazhab, maka dia panggil qaul dia syadzun. Mazhab Zahiri. Wala fil islami qabla, waja'aluhu, dan menjadilah oleh mereka itu, Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan Daud tu, akan murtad tu, kal kafiri, seperti orang kafir al asli. Dia seperti orang kafir asli, sebab tu tak payah qada sembahyang. Dia kata qiyah kot kafir asli, dia macam kafir asli dah. Itu yasqutu anhu bil islami, gugur ia murtad tadi, gugur ia, yusqatu anhu, digugurkan daripada nyo kafir asli itu, bil islami, dengan Islam, yakni dengan masuk Islam, ma salafa, naik fa'il bagi yusqatu, akan barang yang telah lalu ia barang. Jadi orang kafir asli ni digugurkan
benda yang telah lalu yang sepatutnya dia sembahyang, dia gugurkan. Sebab apa? Bil Islam, ini dengan masuk Islam. Begitu jugalah orang riddah kata mazhab tiga ni, dan mazhab Abi Daud, mazhab Daud Al-Zahiri kata gitu juga orang riddah. Lepas dia masuk Islam, tak payah dah dia qada, sebab dia tu macam kafir asli dah. Yang mana termasuk liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, qul lilladzina kafaru iyantahu, qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Tadi itulah. Jadi dalil sama, wajah beza. Mazhab Syafi'i nampak dalil ni kafir je, murtad tak masuk. Ulama yang kata Malik, Abu Hanifah dan Ahmad ni pula, dan Daud ni kata, dalil ni kena pada belaka, murtad pun kena, kafir pun kena. Tu ke? Tu dia panggil Quran sunnah ni bahan mentah. Tak reti nak ambil kat mana. Far'ani ay hadhani far'ani, bermula ini dua furu'. Al-awwalu ay al-far'ul awwalu, bermula furu' yang pertama itu, lau sallal muslimu, jikalau sembahyanglah oleh seorang muslim, thumma irtadda, kemudian murtad ia muslim, thumma aslama, kemudian masuk Islam dia murtad tadi, wa waqtu salah, hal keadaan bermula waktu salat itu, baqin, kekal ia, lam tajib i'adatus salati, tidak wajib sama sekali oleh mengulanginya sembahyang. Apa maksud dia? Okey, dia sembahyang zuhur, waktu zuhur dia sembahyang Allah Akbar, sembahyang sebab habis pas sembahyang dia pun murtad. Pas murtad dia mengucap syahadah balik pada waktu zuhur, adakah wajib ulang? Tak wajib. Wajib ulang sembahyang? Tak wajib, sah dah. Tu ke? Ni furu' Al-thani ay al-far'u al-thani, furu' yang kedua. Okey, saya kalau tak sempat kita terus pergi kepada inilah qada tu. Qada sekejap je tu. Saja baca hak ni. Bagi dia satu fasal senang. Kalau tak sempat kita bacalah hak yang tu terus. Al-thani ay al-far'u al-thani al-murtaddatu la taqdi zaman al-haidhi wa nahwahu. Al-murtaddatu, bermula murtad itu, la taqdi, tidak mengqada lah ia murtad tadi. Orang murtad perempuan lah. Orang murtad perempuan. Tidak perlu qada ia murtad perempuan zaman al-haidhi, pada zaman haid, wa nahwahu wa nahwal haidhi. Apa nahwal haidhi? Ai an-nifasi, nifas. Jadi waktu dia murtad, orang perempuan murtad, lepas tu dia haid ataupun nifas, nanti dia Islam balik, perlu tak dia qada mayang waktu haid dan waktu nifas tu yang dia tinggal tu? Tak payah. Bi khilafil jununi ay wa dhalika kainun, ataupun wa dhalikal madhkuri min adami qada'i zamanil haidhi wa nahwihi kainun bi khilafi, bermula demikian adamul qada'i, tidak perlu qada zaman al-haidhi, pada zaman haid, wa nahwahu, dan umpama haid iaitu nifas, kainun adalah ia, bi khilafil jununi, beza dengan orang gila, wa nahwihi wa nahwil junun, orang gila dan seumpama gila. Lianna isqatas salati, kerana gugurnya sembahyang itu, anil haidhi, daripada haid itu, azimatun, itu satu azimah berat. Macam kita sembahyang 5 waktu, dia panggil azimatun, sembahyang secara lengkap. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. Tu dia panggil azimah. Bila kita musafir boleh buat 2, itu rukhsah. Jadi menggugurkan sembahyang daripada orang haid itu dia panggil azimah. Memang satu ketetapan dah. Dia Islam ke, dia kafir ke, dia murtad ke, tak payah qada, tak perlu qada. Sebab itu memang ketentuan dah, azimah, memang ketentuan gitu dah. Tidak ada rukhsah apa-apa pun. Bukan rukhsah, bukan orang perempuan ni tak payah sembahyang waktu haid ni sebab rukhsah, bukan. Dia azimah, dia satu ketentuan dah yang diberarti atas mukallaf tu tak payah sembahyang. Wa anil majnuni rukhsatun, adapun daripada orang gila tu, itu rukhsah. Tu okey, rukhsah. Wal murtaddu, okey, orang gila. Okey, orang gila tak sembahyang, okey? Tak sembahyang, okey? Orang gila kena qada lah. Orang gila kena qada tak? Tak payah. Kena qada, kena qada.
Sebab dia kata bi khilafi al-murtaddatu la taqdi zaman al-haid wa nahwah. Orang murtad tak perlu qada zaman haid dan seumpama haid, iaitu nipah. Beza dengan orang junun. Orang junun yakni orang junun waktu dia kafir, waktu dia murtad masuk Islam balik, wajib dia qada, wajib. Kenapa? Wa 'anil majnuni rukhsatun, ai li'anna isqatas salati 'anil majnuni, kerana menggugurkan sembahyang daripada orang gila tu, rukhsatun ialah satu rukhsah. Satu rukhsah. Okey, kalau orang biasalah satu rukhsah menggugurkan sembahyang tu. Daripada orang gila satu rukhsah. Wal murtaddu, hal keadaan bermula murtad tu laisa min ahli rukhsah, sedangkan orang murtad ni bukan daripada ahli rukhsah. Maka wajib juga orang murtad tu. Internet tak apa nak kemas tadi berhujan ni. Okey. Kalau orang murtad dia masuk Islam balik, adakah perlu qada waktu dia gila dulu? Mayang dia perlu qada. Adapun haid tak perlu. Itu saja. Sebab dia tu bukan ahli rukhsah. Wal waqi'u fi syarhil muhadzabi, dan apa yang terjadi barang wal waqi'u, dan perkara yang terjadi fi syarhil muhadzab, pada syarah muhadzab Imam Nawawi lah, min annaha, daripada bahwasanya al-murtaddata la taqdi, tidak qada, tidak perlu qada ia perempuan murtad tu zamanal jununi, ataupun murtad secara umum lah. Murtad tu zamanal jununi, pada zaman junun. Qauluhu, yang kata waqi', perkara yang berlaku pada syarah muhadzab. Syarah muhadzab kata orang murtad lepas masuk Islam tak payah qada juga sembahyang kalau dia gila. Tak payah qada juga sembahyang pada waktu dia gila. Itu kata syarah kita sahwun, tersilap. Ada tersilap. Itu imam besar tu tersilap. Tersilap tersilap. Dia kata sahwun, tersilap sikit. Maknanya apa? Perlu qada. Orang murtad dia gila waktu murtad sampai tahap tak sembahyang. Nanti dia Islam, dia wajib qada sembahyang yang dia gila waktu murtad itu. Sebab tu kata syarah kata sahwun, itu tersilap dia. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ataupun kita buat, kalau tak sempat kau, kita buat 2 kali lah. Ni sekali, lain kali sekali lagi. Kita nak cari lag-lag nak bagi macam semua satu fasal biar kita kemah berdasarkan kitab. Ni sekali, lepas tu minggu depan atau bila-bila sekali sebelum khatam lah sekali. Tak nak salah baca gitu-gitu je lah, tak baca ibarat lah. Baca ibarat jenuh. Baca ibarat jenuh dah. Kita Najmul Wahash tak besar ni. Kalau baca ibarat kita besar ni 10 tahun. Setiap jilid setahun. Mana dia? Wal waqi' wa bi qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa yu'maru wala sabiyyu ay wala qada'a 'ala as-sabi. Asal itulah waktu dia ataf wala sabiyyi, asal itu wala sabiyyi ay wala qada'a 'ala as-sabi. Orang budak-budak pun bila dia balik dia tak wajib qada hak zaman budak-budak tu. Cuma dalam Minhajul Qawim kata sunat je qada, sunat. Tidak juga perlu qada bagi orang budak-budak. Kenapa? Kata syarah, li raf'il qalami anhu 'anis sabi kama taqaddama, kerana terangkat qalam, terangkat qalam dengan mana tidak ada taklif anhu daripada nyonya sabi, budak-budak tadi, kama taqaddama, seperti mana telah terdahulu sebut tadi. Itulah yang 3 tu, rufi'al qalam an thalath. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa yu'maru biha li sab'in, dan disuruhkan dengan dia dengan sembahyang itu pada 7 tahun. Disuruhkan sembahyang pada 7 tahun. Wa yudrabu 'alaiha, dan dipukulkan atasnya, ai ala tarkiha. Disebut dah ai ala tarkiha, atas sebab meninggalkan nyonya sembahyang. Waktu 7 tahun. Waktu 7 tahun anak kita nanti esok kalau dah kahwin semua, dalam ni semua dah kahwin. Kalau semua dah kahwin nanti umur 7 tahun anak tu kena suruh sembahyang. Suruh sembahyang, jangan suruh ya pak tu kena mengaji lah sama pak tu. Ni suruh ya.
Suruh dengan makna suruh dan mengajar. Ni syarat sah mayang gini nak ni batal wuduk lagu ni. Ni syarat sah rukuk ni lagu ni, kena rukuk lagu ni gitu. Bukan suruh mayang Kita kena tengok dah sembayang. Sekarang sembayang sunat 2 rakaat, kita nak tengok betul ke tak. Tadi dah mengajar lah. Dia sembayang lah 7 tahun tu. Ini duk harap kapal dah harap apa bendanya. Kapal dia mengapai ya. Mayang betul ke tak? Ambil wuduk betul ke tak? Tak betul, kita tunjuk cara betul, dia buat balik. Kadang mak pak dia buat ambil wuduk. Mak pak ambil wuduk, dia ambil wuduk, dia tak tengok apa anak dia tu ambil wuduk lagu duk cong-cong aku tu lebih kurang. Patut ajak sejak kecil tu 7 tahun tu, ni wuduk lagu ni. Kalau wuduk cara betul, bagi hadiah coklat ke apa, baru dia buat betul sikit. Dia kena upah sikit. Kalau tak betul ni, bagi iqab, bagi satu peringatan. Iqab dia panggil apa? Ikhafah, bagi satu peringatan. Menakutkan dia. Okey. Tu tak suruh rotan lagi, suruh suruh. Dan pak dengan mak tu pun kena mengaji lah. Ni tak mengaji, memang tak mengaji lah anak tu. Suruh mengaji mahir nipah ni tak mau. Nanti nak ajar anak pula mana hik mana nipah budak 9 tahun tu. Budak perempuan tu. Tu nak ajar tu. Li ashrin. Apa li ashrin tiba-tiba? Wa yudrabu 'alaiha, dan dipukulkan li ashrin pada umur 10 tahun. 10 tahun baru pukul. Cuma ulama khilaf 7 tahun tu 7 tahun bila? Saya dia sebut rasanya. Ulama khilaf 7 tahun. 10 tahun tu. 10 tahun tu bila? 10 tahun tu bila? Takriban kan tahdidan, khilaf ulama. Takriban boleh, takriban ikut macam hid tu lah, 15 hari sebelum 10 tahun boleh dah pukul. Kalau tahdidan betul-betul 10 tahun, ikut hijrah lah, bukan ikut masihi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi SAW, murru auladakum bis salati, hendaklah menyuruh ia oleh kalian akan anak-anak kalian dengan sembahyang. Wahum, dan bermula mereka itu abna tu dan bermula mereka itu auladukum abna'u sab'in, anak-anak yang 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah ia oleh kalian, hum akan mereka itu auladakum 'alaiha ala tarkis salah, atas tinggal sembahyang. Wahum abna'u 'ashar, dan mereka itu 10 tahun masa tu. Dia kena pukul yang tidak menyakitkan. Pukul rotan tu lah. Pukul rotan tu. Dan pak tu kenalah garang sikit. Pak pun kesian, mak dah lah kesian, pak pun kesian kau dah. Pak ni kena jadi macam singa sikit. Biar anak tu dia panggil, nampak muka pak dia teringat agama. Macam tu. Dia kena jadi macam tu. Ni nampak, tengok muka pak, tengok muka pak, nampak bola. Tengok muka pak, nampak PS. Habis aku tu. Tengok muka pak, nampak makan. Habis aku tu. Dia kena tengok muka pak, teringat nak sembahyang, teringat nak zikir. Apa tak tu. Gitu juga kan bini, sama lah bini tu. Bini ni nak bully kita, macam mana bully lah, tapi bab agama dia takut kita. Dia kena macam tu. Nak bully apa, bully pila nak terajang kita. Ni contoh ni, bukan terajang sungguh ni bahasa kita. Terajang manja dia panggil. Bukan terajang sungguh, tapi terajang kau mampu ke tu. Terajang nak tumbuk ke, nak uli ke, nak beli emas ke, nak beli apa, belilah. Hak tu dunia yang aku tahu. Bab agama dia takut dengan kita. Tu mau kena ada izzah gitu. Ni bab agama buat lebih kurang. Tu. Bab dunia dah lebih kurang dah. Bab agama lebih kurang juga. Bila nak habis? Bila nak jadi ketua rumah tangga. Dia kena gitu. Tu. Bab ngaji kena ngaji lah. Kalau tutup laki tu alim tak apalah, aku ngajar kita tu ya. Kalau tak alim kena ngaji luar. Tu ya. Ini tu dia. Semua halai balai. Tahu nak berjalan, nak pergi hotel, jalan. Nak romantik itu selfie dalam medsos. Kami baru jalan-jalan ke sana kemari, kepala otak dia. Tu.
Itu je kerja dia. Habis farraqu dan hendak pisahlah ia oleh kalian bainahum antara kalian, antara mereka itu auladakum fil madaji'i, tempat tidur. Kena pisahlah umur 10 tahun tu. Dah tak boleh tidur dengan mak pak. Sebab apa? On the way balik dah. Rawahu Abu Dawud, beriwayatlah ia hadzal hadis Abu Dawud wa Tirmizi dan Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah wal Hakim dan Hakim. Okey. Wala farqa bainas sabiyyi was sabiyyati, dan tidak ada beza sama sekali sabitun yang adalah ia sabit bainas sabiyyi, antara budak-budak lelaki, was sabiyyati dan budak-budak perempuan, tak ada beza. Fayajibu 'alal aba'i, maka wajib atas pak-pak, wa in alau, dan atas pak tu lah. Okay. Wa in alau, atas berpok datuk moyang atas tu lah. Wa 'alal ummahati, dan atas mak-mak, wal ausiyai, dan orang-orang yang diberi wasiat untuk jaga anak dia, wal quwami, dan orang-orang yang mendirikan hak-hak anak dia kalau disuruh dititipkan. Dititipkan. Wajib apa? Fa'il ta'limul atfali, untuk mengajarkan anak tu. Wajib atas pak tu ajar anak. Wajib atas pak ajar bini. Ajar ni hek nipah ni Sabila ni nasi esok-esok ni bila kahwin baca kat bini tu. Tak payah tapi kita dah mengaji dah sebelum kahwin ni, dah mengaji dah kita Sabila baik baca kat bini tu. Baca biar dia stres baca. Biar dia stres faham. Dahsyat kok untuk laki aku ni mengaji sampai hurai metah ni. Tu. Itu. Ngajar lah. Tu anak-anak ngajar lah. Kena ada suasana taklim kat rumah. Susun jadual bila nak mengajar anak, bila nak mengajar bini. Ngajar anak lain, ngajar bini lain. Lepas tu bini dah, lepas tu anak bila kecil lain, bila dah besar lain. Kita atur dia. Nanti nak masuk pengajian mana, masuk dalam keadaan dah alim dah. Tu kalau tok laki alim lah. Kalau tok laki alim lah, tok laki bodoh-bodoh itu bodoh-bodoh lah, siapa tu tak alim lagi. Tu ya. Okay. Jadi dapat tok laki alim, untung lah. Aku boleh mengaji dengan dia. Lepas tu anak boleh tumpang kali. Sebelum anak tu pergi hantar ke pengajian mana-mana, dia dah alim dah dengan pak dia. Macam Al-Imam Ramli selalu nukil walid. Qala walidi, kata pakku rahimahullah dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Tu pak dia. Dia terkesan dengan pak dia lebih banyak daripada gurunya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Tu. Gitu. Pas kahwin tu kena target dah. Kitab-kitab fardu ain ni kena baca habis dekat bini aku. Kena sibuk kat bini. Tak mengajar luar pun tak apa, ajar kat bini. Tu. Kena target gitu. Tak mengajar luar pun tak apa. Ni mengajar luar merata. Anak bini jahil bodoh tu. Tu tak mau. Okay. Biar anak bini jadi alim dulu. Orang lain tak mengajar pun tak apa. Sebab apa kita wajib ajar anak bini dulu. Orang lain tu berlama lagi orang tu ada boleh mengajar. Tu. Orang luar tu simpanan, sampingan saja. Yang utamanya anak bini kita kena alim dulu. Habis. Okey, ta'limul atfal. Ta'lim apa dia? Mengajar apa dia? Maf'ul bih bagi ta'lim. At-taharata, akan suci, was-salata, sembahyang, was-syara'i'a, dan syariat ba'da sab'i, selepas umur 7 tahun. Okey. Kena ngajar dah. 7 tahun tu kena ngajar dah. Ngajar lah. Baca kitab-kitab matan. Matan tu sebenarnya untuk budak-budak tu. Baca matan Aqidatul Awam, baca matan Safinatun Najah, baca matan kitab-kitab kita lah yang matan-matan tu. Kitab Jawi lah, reti macam Jawi lah. Tak reti Jawi susah. Bagi hak yang matan-matan tu. Aqidatul Awam. Cerita Aqidatul Awam cara budak-budak. Safinatun Najah cara budak-budak. Risalatul Jami'ah, Muqaddimah Hadramiyah. Dia makin naik umur makin naik kitab. Habis umur belah-belah 15 tu habis kitab dengan kita dah. Dia boleh masuk pengajian mana-mana dalam keadaan sudah alim. Kita gitu lah. Tak kira itu lah. Ngaji ni ngaji bukan apa. Untuk anak bini. Orang lelaki pengajian lah, nak jadi alim ni. Ngaji ni sebab nak baca balik kat bini. Itu ya. Baca balik kat anak bini.
Kita boleh susun atur manhaj pengajian tu daripada awal mubtadi sampai muntahi. Dengan syarat kita sampai muntahi lah. Ni mengaji dah ingat tengok-tengok musyawek sikit nak kahwin dah. Habis tenggelam habis habis dah tenggelam lah. Hamba masuk universiti memang tenggelam. Masuk universiti tenggelam. Sebab apa? Sebab kelas campur tenggelam. Tengok kawan tu, Allah, teringin ku lah. Kerja bala otak hang kerja. Orang suruh ngaji kerja. Dia mula kerja nak cari duit. Nak kahwin dengan kawan tu. Kahwin lah ni bukan 102 lah. 102 agak senang. Paling-paling kurang 1,200. Nak dapat 1,200 lah. Ke mana tak kerja? Turun daripada langit. Tak ada. Himmah tak ada lah. Nak kahwin boleh syarat alim tu ya. Kena set aku tu. Ni tak berani. Pas sudah tak berani tu. Pas sudah bodoh tu. Lepas tu nak kata, nanti anak kita didik lah jadi alim. Dah kalau anak hang macam hang sebiji lah guna. Dia besar dia kata, tak apalah nanti anak aku lah. Itu anak dia pula. Itu anak dia sampai ke mampus tak ada. Tu. Kita tak start dulu harap anak kita lah. Kita muda lagi. Bukan kita dah umur 50 ke 60 ni, kita baru 20 lebih duk harap nanti saya didik lah anak saya ni bagi jadi alim. Hang tahu apa hang pun tak alim ni. Hang tu pun tik lagi. Nak bagi anak hang alim tak bayar. Kalau anak hang alim tu bukan sebab hang. Nasib daripada doa siapa-siapa, berkat siapa-siapa doa hang. Macam tu. Ada macam tu kali. Dia tak alim, dia mengaji malas kahwin awal. Bila kahwin awal, harap-harap anak aku ni jadi permata ummah kepala otak dia pun tak permata ummah lagi. Tu okey. Jangan itu, kita kena usaha diri kita dulu. Ni usaha diri kita malas tu akan berjangkit masuk ke anak kita tu. Malas anak kita nanti, tak apalah nanti saya kahwin awal, saya dapat anak nanti saya didik. Anak cucu pun macam tu juga. Cicit pun lagu tu sampai ke mampus kiamat lagu tu. Lah kali satu keturunan dia alim pom tak. Semua duk macam tu. Tak apalah. Dia tangguh tu masalah. Tu. Jadi umur sampai 30 ni kena mengaji dulu. Dah ada tok guru dia kahwin awal lah sebab dah alim dah. Alim batal pun tak habis lagi. Syarah Qatrun Nada tak pernah sentuh ngaji pun tak pernah pernah dengar nama ya. Qatrun Nada itu ya. Ngaji pun tak habis lagi. Allah, mengaji jurumiyah pun ya Allah qada. Ya Allah, mengaji jurumiyah qada. Cuba nanti kalau dah ada bini, aku tak jadi jimat hari ni, aku nak jimat esok qada. Pala otak boleh tahan. Tu. Tak ada. Sebab apa? Kita rasa sedap zahir. Kita tak sedap zahir, tak sedap batin, tak sedap. Bila tak sedap hak batin tu, qada. Tak apalah. Ni online. Boleh nanti. Qada lah. Qada sekali tengok kelas 2 jam. Allah. Nak habis 2 jam majlis tu 4 kali buka. 4 kali buka. Beh. Kawan tu ada 100 lebih majlis. 4 kali buka tu majlis. Kalau 100 majlis, 400 lebih majlis. 400 lebih majlis tu setahun lebih dah baru nak habis satu kitab. Lambat tu. Habis pakat boleh tiap aku ni ya. Tu tak tengok hak khatam nanti. Khatam lagi 2 jam aku boleh tiap ya. Tak ada apa dah. Tu tak ada apa dah. Aku boleh tiap pasal lagi ni. Siapa suruh kahwin? Tu. Yang tak kahwin siap. Yang kahwin pun siap, yang tak kahwin pun siap. Itu ya. Habis tu pergi mana dah? Katahrimi zina. Mana ya? Tahrimi zina ni tiba-tiba. Wasyara'i ba'da sab'i. Okey, katahrimi zina. Okey, mengharamkan zina. Zina tak boleh ni, kena ngajar juga zina. Zina tak boleh. Cara budak-budak lah. Contoh tengok kartun. Tengok kartun. Kartun ni tak bersyahwat lah. Kartun biasa-biasa lah. Budak ni anak kita tengok contoh, dia tahu ni perempuan ni lelaki, tapi cara kartun biasa-biasa lah, bukan kartun yang ada betul-betul nampak real image. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Kita tengok contoh Mickey Mouse dia. Mickey Mouse. Ada Mickey Mouse lagi lah, Mickey Mouse perempuan.
Dia pun peluk-peluk contohnya. Kita ajar nak kita. Ni kalau betul-betul manusia sungguh ni tak boleh buat lagu ni tak bukan mahram. Haram ni. Walaupun dia tak faham pun biarlah kita sebut. Dia tak faham pun. Kenapa datang apa pula zina pak aku sebut. Dia tak faham pun zina datang apa, tapi kita dah mindset kan dia. Zina haram. Nanti dia besar sikit, umur 9, umur 10, dia tahulah. Tu. Ya, mindset tu kena tembak mindset dulu. Okay. Habis. Wal liwati dan liwat, wal khamari dan khamar, wal kithbi dan nipu, wal ghibati ghibah, wan namimati. Semua tu haram lah kau. Kena sebut. Kena mengajar lah. Ada orang mengajar mak pak sekarang ni. Hek nipah ada orang mengajar mak pak. Tanya mak pak sendiri hak perempuan. Tanya, mak pak aku dulu pernah mengajar dah aku. Umur 9 tahun ni hek nipah tak pernah. Apa mak pak betul mengaji? Tu. Mak pak tak ngaji, lepas tu sekarang ni dah besar, dah benak jadi benak. Nak faham payah benak. Kita nak cover dosa depa dosa tu kena wajib taubat mak pak tu tak mengajar. Mak pak tak mengajar kita bab hek nipah atau tak hantar kita mengajar hek nipah dosa, suruh taubat tu. Itu dosa tu tetap taubat dosa kekal. Tu ya. Kalau tak diampun Allah Taala kekal dosa tu. Sebab dia tak taubat lagi. Kena taubat tu. Apa kita dah balik dah. Besar dah. Lepas tu duk benak, duk mengaji. Apa benda hek ni pas baru nak mengaji lah. Kita atas kita dah, tanggung kita dah sebab dah balik dah. Tu mak pak dosa bab masuk waktu kecil tak mengajar ni. Hek ni pas tak mengajar langsung ni. Tu kena taubat tu. Apa tu? Patut kalau mak pak lah reti sikit. Yang perempuan lah, mak pak perempuan lah reti sikit. Dia akan cari mana? Cari laki-laki yang reti bab hek nipah ya. Reti hak tu faham dah. Kawan ni agama dia terror lah. Tu ya. Ini tah cek apa? Mayang orang kafir boleh mayang. Tu. Dia buat mayang itu. Tu bersuci. Senang ya suci tu. Kalau tak tanya detail ke habis tanya hak nipah tu. Hek nipah tu. Reti ke tidak? Ngaji ke tidak? Mengaji tu mengaji kat mana? Kita bagi anak orang asal balik pada mana-mana pengajian. Pengajian agama Islam bagilah. Dia tengok hal tu ya. Ni kadang-kadang masalah. Mak pak pun salah ke? Mak pak tak mengajar anak. Jadi jahil anak tu. Pas jahil kita nak menjadikan dia orang lain, tak mau terima kita. Macam mana? Dah jahil tak boleh masuk ngaling. Atidah ni la yajtami'ani. Itu lepas tu asal bercanggah semua. Kita ni orang reti dah, ngaji dah. Kita nak hantar betul ya. Kawan tu tak terima juga. Kawan tu sebab apa tak terima? Sebab jahil. Okey. Jadi ilmu dengan jahil ni dia tak kira. Tua muda dia tak kira. Jahil tua tu tak menunjukkan dia alim. Tu. Aku ni pengalaman banyak dah. Anak aku ada 10 dah aku bagi kahwin. Ni lah nak kahwin. Takkanlah macam ni tak boleh kot nak buat macam ni. Dia tak faham. Hidup kait dengan anak dia. 9 orang anak dah aku kahwinkan. Lagi seorang ni adalah takkan buat kahwin macam ni haram kot. Haram lah pakcik oi. Dalam kitab sebut lagu ni. Sebut kitab kali. Buka kitab depan dia ni, tab ni, buka kitab. Cuba wajib baca. Reti baca. Tak reti baca mana saya baca. Tu. Mau lagu tu. Tu okey. Tak reti baca mana saya baca. Benda ni tak boleh pakcik dalam kahwin. Kalau buat walimah dengan saya dengan anak pakcik nanti tak payahlah buat lagu ni contohlah. Benda haram apa tak tahu ni. Anak pakcik ni tak boleh make up ni gini. Kena cuci. Kena berani aku tu. Dia nak jadi tok laki orang. Nak jaga anak dah orang. Dah pak dia tak erti nak jaga anak dia sendiri. Kita nak jaga anak dia. Kita lah kena sebut ni haram ni pakcik tak boleh. Kalau pakcik buat juga saya tak mari majlis. Pengantin tak mari majlis. Pengantin perempuan lah saya pergi sendiri. Sebab apa? Haram tak boleh Kita pula pergi situ. Reba maksudnya. Dah sebut elok-elok tambah. Tu. Sebut kasar pun tambah juga. Lantak hang lah. Boleh. Sebab tu kalau perempuan, kalau ada laki yang mari tu, orang yang ada ilmu lah, pesanlah sikit ke mak pak tu, cucuk sikit belakang. Hak mai ni bukan biasa-biasa mak oi.
Hak mai ni bukannya orang bodoh-bodoh. Ni orang kemas kat ni. Mengaji merata. Kalau dia sebut apa, terima lah mak oi. Tak payah dia bantah lah kan. Bantah kena dalil bodoh gitu ya. Tu. Cocok lah sikit. Ini alasannya lah. Kadang-kadang perempuan ni okey dah, tapi mok pok tu yang leceh. Mok pok leceh pihak lah. Yang dia pun diam sekali. Lepas tu duk salah mok pok dia yang leceh dia okey. Dia okey tu pihak abang lah mok pok dia tu. Lagu mana okeynya. Bantu orang lelaki tu. Ni lagi teruk mak aku, pok aku leceh aku okey dah. Duk lagu tu sampai ke bila tak boleh. Tu. Wal wadhaifid diniyati, dan tugas-tugas agama yang lain lah. Kahuduril jamaati, benda-benda agama yang lain lah. Kahuduril jamaati, seperti hadir jemaah-jemaah mayang lah. Bagi khabar lah, bagi tahu. Main jemaah ni sunat. Okay. Dan lagi satu, kalau nak bawa pergi masjid surau, start umur 7 tahun bawa lah. Jangan bawah pada tu, nanti buat kacau masjid surau. Bawah 7 tahun tu ghalib dia tak mumayyiz lagi. Bila tak mumayyiz dia jadi gila. Dia jadi gila babi lah surau. Bunyi bising. Kalau umur 7 tahun ke atas, dia reti sikit dah, mumayyiz sikit dah. Kalau dia bising pun kita boleh diam kan. Ni kalau ghair mumayyiz, dia tak tentu hala. Dia bukan tahu apa cakap kita. Dia main hantam ya. Hang nak kata apa kata lah mak aku tak tahu apa, aku main. Kalau boleh jawab pihak dia, aku tak tahu apa mak cakap apa, aku nak main, nak boleh lari-lari seronok kena ikon. Tu. Wa ayyadribuhum, dan hendaklah memukul mereka itu pok-pok tu lah. Hum, akan mereka itu aulad, ala tarkiha, atas tinggalkannya sembahyang ba'dal asri, selepas 10 tahun. Wa ala sayyidi, dan atas sayyid penghulu pula, ayyu'allima, bahawa mengajar ia sayyid raqiqahu, akan hambanya sayyid al-baligha, yang baligh. Mengajar apa? Maf'ul ma la tasihhu salatu, barang yang tidak sah ia oleh sembahyang illa bihi, melainkan dengan dia, dengan barang tadi. Kena ngajar lah Said. Said ngajar. Bukan Said, nama Said tak ada. Nama Said tak kira. Ni bukan Said, nama Said ni. Ni Sayyid penghulu. Okay. Ataf, ataupun yukhallihi ay arsalahu, ataupun menghantar ia sayyid, akan raqiqahu liyata'allama, untuk belajar ia raqiqahu. Hantar belajar lah. Sama macam kita, tak erti mengajar, hantar pergi tempat pengajian tak hantar, mengajar tidak. Anak membesar dalam keadaan jahil nipah. Lepas tu baru nak mengaji nipah, tak reti satu habuk dulu. Sebab apa mak pok tak mengajar. Habis. Mak pok cotek atas kepala dah piak. Mak pakai burqa. Anak pakai niqab. Bukan salah niqab tu, nak kata royah dia. Tapi tak mengaji bahik nipah, tak adik. Tu okay. At-taqwa hahuna walaysa fil libas. Taqwa tu di sini, bukan di pakaian. Nabi SAW tunjuk at-taqwa hahuna. Taqwa di sini. Dalam hati tu. Isyarat pada kata taqwa yang sebetul-betul dalam hati tu. Bukan berdasarkan pakaian dah. Pakaian pakaian buat lagu mana pun. Tapi kalau jahil tu bukan orang bertakwa, tu orang tokwa. Tu orang tokwa, bukan bertakwa, tokwa. Apa tahu tak tokwa mendatang apa Orang Penang tahu, orang Penang gila tokwa. Tu. Habis. Wa innama, dan hanya sonya qudira, dikadarkan bisab'in, dengan 7 tahun. Di anna tamiza, kerana bahawa saya tamiz tu mumayyiz lah, ghaliban, pada ghalibnya mansub bin zail khafid, yahsulu indaha, hasil ia tamiz indaha inda sab'in. Tatkala 7 tahun tu biasanya sudah mumayyiz. Tapi kalau tak mumayyiz lagi nak buat macam mana? Biasanya 7 tahun sudah mumayyiz. Sebab tu 7 tahun masuk sekolah dah. Sekolah tak payah mak pak dah. 6 tahun tu nak ajak muqaddimah masuk sekolah. Tu jadi tadika tu. Dia kena susun cara nak ajar anak ni. Start daripada sebelum kahwin ke. Sebelum kahwin ke. Kata didik anak tu waktu dah ada anak. Tak betul. Sebelum kahwin ke. Sebelum kahwin, masa kahwin, pas kahwin, malam pertama pun sama juga. Yang main.
Setubuh tu. Main peranan tu. Tu. Lagu mana? Mengaji suku lah tu. Aku tak cerita lah tadi. Mampu aku. Dah buka kelas dah. Kita tu. Okey. Akan datang nanti tu. Lepas tu masa dalam perut, anak dalam perut. Lepas tu bila dah keluar kecil macam mana? Lepas tu besar macam mana? Pas besar sampailah besar balik. Kita nak balik anak kita dalam keadaan ada ilmu, bukan balik dalam keadaan jahil. Sudahlah kita ni jahil, anak kita jangan bagi jahil macam kita. Tu ya. Dengan syarat kita mengaji dululah. Mengaji tidak anak alim pun. Tu. Masuk universiti habis nak kahwin dah. Ni katanya apa? Katanya dah sampai masa. Bukan sampai masa. Hang tu tak erti jaga. Dia beza sampai masa dengan tak erti jaga. Tak erti jaga memang sampai masa sungguh lah. Sampai masa apa benda ya. Pelik kau. Jurumiyah tak habis lagi. Jurumiyah pun kotak. Sampai masa dah ni. Pala otak hang sampai masa. Sampai masa sampai boleh baca kitab. Baca kitab ibarat nampak satu-satu. Wa ala sayyidi. As-sayyidi tu majrur. Majrur dia amil dia ala. Ay yu'allima. Ini yu'allima takwil masdar. Kalau takwil masdar lah an apa? An masdariyah wa harfu nasbin wa masdariyin. Yu'allima asal pada allama yu'allimu ta'liman dengan makna mengajar. Mengajar siapa? Nak dhamir mustatih huwa kembali kepada as-sayyidu. Mana maf'ul dia ni muta'addi. Raqiqahu. Hu aib mana? Aib mana hu tu? Raqiqus sayyidi. Bagi nampak suti-suti setiap kitab. Apa benda tu nak kahwin hang lantak hang lah. Tapi biasa kalau orang reti sampai tahap mufakkul ibarah satu-satu ni, dia akan rasa gian nak mengaji lagi. Dia rasa tak puas. Tak boleh. Tu tak puas. Banyak lagi. Tak puas. Sebab apa dia rasa syok? Dia yang cepat rasa nak kahwin ni sebab apa? Sebab dia tak syok mengaji. Itu ya. Al-mashghulu la yushghal. Orang yang sibuk tak akan disibuk benda lain. Dia tak syok. Dia tak syok. Baca kitab tak reti. Baca kitab pun walaupun dia pergi negara Arab, dia baca kitab dia faham Arab gitu. Dia tak faham mufakkul ibarah. Secara muhasyi dia tak faham gitu. Dia faham gitu-gitu ya. Gitu-gitu ya. Dia tak syok. Innama tu apa? Adatu hasrin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Qaddara mabni li majhul. Kalau qaddara itu mabni lil fa'il. I'rab lagu mana? Mabni ala fathi. La mahalla lahu min al-i'rab. Bisab'in. Sebab apa bisab'in? Bisab'in ta'alluq mana? Itu. Ini ngaji. Kadang-kadang mengaji banyak. Ngaji. Baca kitab lagu tu tak boleh lagi. Tak payah kahwin lagi. Tak payah. Tak buka lagi tu. Tak futuh lagi tu. Tak futuh lagi tu. Kadang mengaji banyak dah. 6 tahun dah mengaji. Mengaji 6 tahun. Boleh baca kitab ni tu tak? Tak boleh. Tak futuh lagi. Sebab apa? Ilmu nahwu sarf itu kunci ilmu. Miftah kalau tak dapat, khazanahnya confirm tak dapat. Itu saja. Sebelum dapat miftah tu kita sudah kahwin, maka maka tak dapatlah miftah tadi tu. Tak dapat. Bila tak dapat, khazanah tak dapat. Bila khazanah tak dapat, miftah tak dapat, jadilah kita orang awam. Walaupun pengajian sijil pengajian Islam. Tu ya. Macam orang awam lah. Ustaz ni kata gini. Ustaz ni lah. Ustaz ni sekali mengajar kitab 5 juta views kot. Takkan salah. Tengok. Dia tak erti dah. Dia tak dapat tamyiz tu dah. Dia tak dapat kunci ilmu, khazanah ilmu. Dia tidak ada tamyizul ilmi. Tak ada mizan. Tak ada. Bila tak ada mizan, Ustaz ni mengajak 500,000 ni view. Takkan salah. Habis. Habis. Nak rujuk satu-satu hukum, dia tanya orang, dia tak rujuk kitab, itu tak futuh lagi. Dia kena, kalau tak tahu hukum, dia boleh pergi cari kitab dulu sendiri baca. Jumpa lega. Tak jumpa baca tak lain. Sampai betul-betul tak jumpa, berbulan-bulan baca tak jumpa, baru tanya untuk guru. Sini rupanya. Ataupun memang tak ada terus jawapannya. Tu lah. Tu baru betul. Ini tak tahu sikit lah. Tanya dah. Ini macam mana hukum dia?
Tanyalah. Carilah dulu. Kata penuntut ilmu. Tu. Cari dulu. Kadang hukum tu benda mudah-mudah lah. Tanya juga. Cari kat kitab-kitab besar-besar ni. Pergi download lah. Tak beli pun. Pergi download. Tak erti baca. Tu setan dia panggil. Tak erti baca tu setan. Setan cocok. Hang ni mana boleh baca kitab besar-besar ni. Ngaji kena berguru. Kalau tak berguru, setan lah guru kamu. Setan lah cucuk hang lagu tu. Tu ya. Tu. Sampai kemampuan hang tak baca kitab besar. Duk macam tu. Duk matan Sapina. Duk matan Jurumiyah. Jurumiyah pun tak erti nak erok Jurumiyah lagi. Jurumiyah tu tak erti nak erok Jurumiyah tu. Tak boleh aplikasi. Mantik tak erti apa. Mantik kepala otak aku dah pecah dah. Idhahul mubham. Idhahul mubham aku mengaji dengan kawan ni macam setan dah. Setan apa? Idhahul mubham tu kena ABC yang mantik. Belum mantik betul lagi. Baru kena ni alih nama dia. Ni ba. Tu idhahul mubham lah. Kalau idhahul mubham pun dah qada dah. Tak payah sembang lah brother. Tak payah kahwin lah. Tak payah kahwin. Tak boleh nak jaga anak dah orang. Jenuh. Baik. Baca kitab bagi boleh sebab apa? Sebab dia akan jadi orang yang teliti. Bila orang yang teliti, dia akan jaga amanah dengan baik. Bila jaga amanah dengan baik, dia akan jaga bini dia dengan baik. Tu ya. Habis lah. Memang aku boleh tiak lah malam ni. Tak baca dah. Ni belum khotam ni. Okay. Nanti kita sambung lah. Nanti esok lusa ada pengumuman lah tu. Okey tu 2 muka surat lebih lah. Kita kalau dapat mic untuk boleh tiak, habis dah. Perempuan menggelah. Dia kalau perempuan boleh tiak, okey lah kita diam lah. Perempuan boleh tiak, besar. Tak tengok aku boleh tiak. Aku boleh tiak, start dapat mic boleh tiak ke. Habis lah. Perempuan masuk gol kali. Gol 4-0. Habis lah. Tu kalah dah perempuan. Cuma boleh tiak kita ni. Boleh tiak kot akhirat lah. Tu ya. Kalau perempuan dia balun belakang, akhirat boleh, dunia boleh. Tu. Semua benda nak balun belakang dia. Tu. Habis tu. Wala yuqtasaru tu. Jadi gitu. Tu ni masuk ini sini, nak masuk universiti ni. Masuk universiti. Orang yang tak pernah masuk universiti lah, contohnya baru nak masuk sekarang ni. Dia gian lagi. Dia tengok, Allah kawan ni, aku kenal dengan dia. Kalau kenal habis. Kalau berkenan tu aling dah tak apa. Reti dah cerita ni. Kenal lah ambil seorang dua. Tak apa. Ni berkenan. Cerita tak reti. Miftahul ilmi tak dapat. Tak dapat khazanah ku mana. Sebab apa kena reti nak alat-alat ni? Alat, ilmu alat kena reti sebab apa? Sebab nanti kena tolak sendiri ya kita ni. Tok guru bila mati kena tolak sendiri ya, nak cari siapa lagi. Tu. Tu ke? Jangan malas baca kita. Jangan mengaji ya. Ngaji 40 majlis sehari. Ngaji lagi dah. Baca kitab dak. Bila nak pandai Mubtada tak cari jumpa. Mubtada ni mana tau. Tadi rasa macam ada ni, tak ada pula mubtada. Memang mubtada lah. Han teringat murtabak Penang ya. Mubtada tak lah, murtabak dah. Tu lama tak akan murtabak Penang. Nak balik Penang bila tau. Cepat-cepat lah buka. Aku nak terjun pergi masuk setahun tak balik tu. Macam tu. Betul. Dan orang yang mengaji lama ni, dia ada 2 ujian. Selalu saya sebut je ni, 2 ujian. Mana? Tengok kawan dia kahwin. Sabar lah. Tengok kawan dia kahwin, sabarlah. Kahwin tak apa, alhamdulillah. Kita jangan pula dia kahwin aku tak ada orang. Dia main macam tu iblis. Dia main macam tu iblis ni tak mau hasilkan orang lain. Dia takutkan orang lain. Bila takutkan orang lain, dia akan mencegah orang nak jadi alim. Dia suruh kahwin. Dia pandai dia. Tu. Kahwin. Dia tahu dah kalau dia ni kahwin ni memang rosak lah. Memang tak jadi orang awam biasa. Jadi orang awam biasa. Dia tak boleh dah. Tak boleh. Jadi biar boleh baca kitab sutih-sutih. Tak kedai kata kalau bagi Najmul Wahan, dia boleh baca ibarat furu'un. Elok apa furu'un? Ai hadhihi furu'un. Baru mula ini furu'.
Furu'un tu sebab apa? Hadhihi, takdir hadhihi, bukan hadhani, bukan haulai. Sebab furu'un tu dia dia jamak ghairu aqil, jamak taksir. Kullu jam'in muannathun. Setiap jamak tu muannas, maka takdirnya hadhihi. Oh, itu ah. Hadhi. Itu orang lelaki lah ni. Khususnya orang lelaki lah. Tu. Kena gitu. Allah, ini baca kitab tak reti, nak kahwin dah, nak bawa anak dah orang masuk kereta kempeh tayar tu, tayar kempeh, nak bawa orang, driver nak bawa anak orang, kempeh tayar sebelah sana, jalan pun tak semula. Tu mujur nak kahwin, kalau mujur nak poligami minta raya lah, poligami hancur lah saya. Naut. Nak poligami minta raya sembang lambung tak sembang lambung. Dia poligami, saya kata poligami ni untuk orang alim saja. Orang jahil tak bayarlah poligami tak payah. Jadi fitnah pada poligami pula. Lepas tu orang pandang poligami buruk. Sebab apa? Sebab orang jahil ni kahwin. Kau orang alim ke orang jahil kahwin? Lepas tu ada masalah. Bila ada masalah, orang perempuan pun takut, poligami tak boleh. Ada pula. Sebab apa? Orang jahil yang kahwin, kau orang alim yang poligami. Tu. Kalau yang poligami lah. Tu. Dia kena sedap ilmu dulu. Umur 20 sampai 30 sedap ilmu. Umur 30 sampai 40 sedap jimat. Tu gitu. Tu akal kita makin lama makin nak tumpui dah. 20 sampai 30 ni je yang betul-betul tajam, nak mampu tak tajam gitu. Time ni lah nak apa benda boleh laju, apa Quran, apa matan lah, nak faham ilmu payah-payah. Ni mengaji tak apa-apa. Untuk ilmu mengaji tak apa-apa. Mengaji apa? Kiamat lah, kiamat. Baca sendiri lah kiamat tu. Mengaji apa? Cara-cara, ciri-ciri apa? Cara-cara menjadi wanita salihah. Lah, baca ya tu. Tak payah duk mengaji lah. Tu. Duk mengaji buang masa. Tu. Mengaji apa? Mantik. Wada'. Istiqaq. Istiqaq ada 3. Sore. Istiqaq kabir akbar. Kita tu basit. Tu wada' lurah. Lu macam mana? Sebab apa dipanggil Nasara, bukan Nasuru ke apa? Wada' ni sebab apa gitu? Baik. Ulum Quran. Ulum hadis, mustalah hadis, usul fiqh, ghayatul usul, syarah lubil usul, biar pecah pala tu. Ngaku pecah kali. Itu usul pecah pala. Tu kena mengaji waktu 20 sampai 30 ni. Ini 20 30 apa? Cara nak berzikir dengan betul lah. Zakir berzikir dengan betul kau. Allahu Rabbi lah. Heran sungguh aku. Kalau sekali-sekala tak apa. Kerak. Malam ni ciri-ciri wanita salihah. Kena tengok. Promote. Tengok. Macam dia nak kahwin dah, dia tak kahwin lagi. Kena pilih ciri-ciri suami yang macam ni. Pun masuk. Kahwin pun tak lagi. Nipah tak betul. Allah, pelik zaman sekarang. Pelik pelajar zaman sekarang lah. Ngaji tak bersungguh. Ngaji tak bersungguh. Nak tahu futuh ke tak tu, boleh tengok ibarat satu-satu dia faham. Kitab tu faham. Kunci dah dapat, khazanah akan dapat. Dia lazim malzum. Kunci dah dapat, miliklah rumah tu. Tapi kalau milik rumah, kunci tak ada, tak dapat nikmat rumah tu. Tak dapat. Kita beli rumah 1 juta, kunci tak ada, hilang, boleh masuk? Tak ada. Tapi kunci ada. Kunci sikit je. Kunci cek 2 saat itu ya, buka. Khazanah rumah yang 1 juta tu ada dalam ni. Aku boleh ambil mana-mana. Tu alat. Tu. Allah Rabbi lah. Tu ilmu asas-asas ni. Belum baca Quran ni. Quran tajwid tak apa nak betul. Fatihah tak apa nak betul. Qalqalah surah apa, qalqalah pun tak tahu hak mana. Qalqalah hak mana tu? Dad ke dad. Walad apa? Tadrib. Habis tu baca Quran pula. Pelajar Indonesia ni hak je ni. Baru masuk ke apa ke, kena gilah cari guru Quran, cari neri. Kita duduk sini berapa kali tak lagi Quran lah.
Sampai sekarang. Sekarang 2. Kat pusat tu rakit tu, kat Syekh Fatih tu. Syekh Fatih tu bayarlah kiraat kali. Tu. Betul bacaan tu, betul. Tu baru rasa nilai bacaan Quran, rasa syok je Quran tu. Baca Quran tak betul. Baca Quran tak betul, nak jadi bini orang, nak jadi anak apa, nak jadi tok laki orang. Tak payah. Nak sebut Fatihah pun tersedut-sedut. Tak payah. Baca Quran pun tak apa betul. Tapi khatam 30 juzuk Ramadan. Ramadan kena khatam 5 kali. Tak boleh kena khatam 5 kali. Otak hang 5 kali, yang 5 kali hang berdosa kalau baca tak betul. Biar baca qul huwallah ya. Qul huwallahu ahad. Tapi betul. Tak apa, baca qul huwallah. Aku ni tak reti hak lain, qul huwallah yang reti. Hak lain memang ada masalah bacaan aku. Qul huwallah aku rasa reti. Tok guru aku iktiraf aku qul huwallah yang reti. Hak lain aku tak reti lah. Tu contoh. Baca qul huwallah lah. Qul huwallahu ahad apalah beribu kali pun tak apa. Ni khatam 5 kali tapi baca macam apa. Tu bab Quran pula. Allah Rabbi, ingat senang. Kalau nak jadi tok laki, ingat senang. Samalah bini pun samalah. Ingat senang kot nak bina rumah tangga ni. Tu bab tu orang lah perempuan tu kenalah, tu dia panggil marotib tu. Orang perempuan tu kena pilih harta mau. Kalau ada orang alim, pilih orang alim. Ni mari orang alim, tak layak. Habis setan. Tak layak. Saya ni bukan ngaji mana, jahil lah. Tiba-tiba dia pula nak ke saya. Saya tak layak dia. Tu iblis. Setan. Habis terlepas orang alim habis. Orang alim tak kisah kan. Tak boleh alim. Penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Hak kaki ngaji. Hak mengaji penuntut ilmu lah. Bukan orang mengaji orang awam ni. Penuntut ilmu lah. Cuma dia tak alim lagi. Penuntut ilmu. Tak ada penuntut ilmu. Mustami'. Orang yang suka dengar ilmu. Dengar ceramah. Dia level turun sikit lah. Dengar ceramah. Ceramah agama ni kerak ni. Dia orang awam dah. Mustami' ke orang awam. Kalau talibul ilm, 2 ya. Penuntut ilmu dengan orang alim. Tu talibul ilm. Kategori dia. Bawah mustami' dan ke bawah tu orang awam dah. Mustami' suka dengar ceramah ni. Dia tak suka mengaji tapi suka bab-bab agama ni dengar. Tak apalah. Daripada tak ada langsung. Tak ada juga. Laki yang suka majlis ilmu. Dia tak suka pergi dengar, tapi kalau bini dia nak hantar pergi majlis mana-mana, dia pergi lah. Dia hantar je lah. Tak masuk pun. Allah. Ada hak tu. Ambil hak tu. Hak tu ya. Tak ada empat-empat ni. Kat tu lelaki. InsyaAllah apa? InsyaAllah binasa. Tu tak ada istilah tak layak, tak ada. Dah suka macam mana. Orang alim ataupun penuntut ilmu ni kalau suka tu, dia suka ada sebab tu. Bukan suka dah sampai masa, bukan. Dia ada sebab dia tu. Tu mu tolak juga dengan ikut nafsu. Rugi. Syurga datang depan dah. Buka pintu dah. Dia tak mau masuk. Heran. Boleh jadi. Pintu syurga dah masuk dah. Syurga Firdaus. Masuk. My travel duduk depan rumah kita. Buka pintu dah. Kita pun buka pintu rumah kita. Nak masuk je. Tak mau masuk. Astaghfirullahaladzim. Heran sungguh. Tu. Sebab apa tak mau masuk? Sebab ada yang menarik. Mana yang menarik? Setan. Tu ya. Dia tak mau umat Nabi SAW ni. Kemah lah kau. Tak mau. Nak hak lekeh-lekeh. Sudah tu. Tiap apa ya. Sambunglah nanti bila-bila insya-Allah taala. Nanti tunggulah pengumuman tu. Sambunglah mengajar bacaan kita tentang qadha sembahyang ni. Wallahu taala alam. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.